Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua yang menonton hari ini. So boleh share dulu sebelum kita mulakan. Okay, pagi ni kita ada topik yang sangat best. Okay. Apa khabar Puan Zida? Alhamdulillah, selamat puasa Wana. Selamat puasa juga hari ni. So Itulah, saya diam tak diam dah 10 hari kita berpuasa kan? tak perasan pun, rasa macam baru. Dah 10 hari dah Kita duduk kat rumah PKP ni pun tak rasa macam dah sebenarnya hampir 2 bulan tak? Betul saya sokong yang itu. Rasa macam tak. Sudah dah lama dah kita di rumah rupanya. Okey. Cantik tu dong Wana hari ni. Terima kasih sangat. So boleh saya mulakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua yang menonton pada hari ini dan selamat berpuasa kepada semua penonton. Pagi ni kita live bersama pentas The Parenting Story. The Parenting Story adalah sebuah media digital yang fokus kepada maklumat tentang keibubapan, pengurusan kewangan, percutian, kecantikan dan kesihatan. Mohon like dan follow Facebook The Parent Story, IG theparentstory.com dan juga YouTube theparentstory.com. Nama saya Siti Syafra binti Abbas, merupakan pengasas kepada Butik Tatih. Dan Butik Tatih ini merupakan butik kelengkapan ibu dan bayi. Dan tugas saya hari ini adalah sebagai moderator kepada anda. So sebelum kita teruskan, kami nak kongsi The Parent Story ada satu tawaran istimewa untuk anda. Anda boleh download e-book percuma, voucher percuma dan video percuma. Kami akan bagi link dekat bawah nanti. So anda klik dekat link tu, anda boleh dapat banyak hadiah percuma dan hadiah-hadiah ni memang khas untuk semua ibu bapa. Okey, dan share juga dan tag juga sebab topik ni kepada kawan-kawan, sebab topik hari ni memang sangat best. Bagaimana menangani bayi yang menangis. Sebab pengalaman saya kalau bayi menangis memang kita stres. Tak tahu nak buat apa, tak tahu nak react macam mana. So bila hari ni topik ni memang patutnya ramai yang macam terasa nak belajar dan nak kongsi lah. So boleh share dan tag kepada kawan-kawan terutama ibu yang pertama kali yang tak tahu macam mana nak handle bayi menangis, sebab memang boleh buat kita depress tau. Dan kalau ada pertanyaan boleh letak di bahagian komen. So pagi ni kita bertuas kan, kita ada bersama seorang speaker yang hebat. Puan Nuzida, apa khabar? Alhamdulillah, baik. Terima kasih Wana, selamat berpuasa. Dan selamat berpuasa juga pada penonton yang menonton live hari ini. Boleh saya mulakan? Okey, saya kenalkan dulu Puan dulu ya. Boleh. Puan Nuzida ini seorang yang sangat berpengalaman. Beliau dah 30 tahun tau di dalam bidang pendidikan kanak-kanak. 30 tahun ni memang itulah. 8 tahun tu dia dah start bekerja dah Puan Nuzida ni. Seorang yang sangat dan beliau ni nama beliau Ruzida A. Rahman. Kenapa A. Rahman tu sebab zaman dulu kan yang tulis orang kata kat balai polis tu kan menggali kan. Kalau Rahman tu jadi Rahman je. So tak apa, kita tahu maksudnya apa. Beliau mendapat pendidikan awal, memang belajar pasal pendidikan awal kanak-kanak di Universiti Malaya. Memang betul bidang kita ajak orang yang tepat. Kemudian berpengalaman dalam pendidikan awal kanak-kanak selama 30 tahun. Mempunyai taska sendiri di Puchong Selangor, itu taska Mama AB. Dan sekarang memang masih lagi bergiat aktif tentang bidang anak-anak ni, bayi dan anak-anak. So terima kasih sangat Puan Ruzida sebab sudi bersama dengan The Parent Story hari ini. So untuk buka bicara, boleh tak kita nak minta Puan Ruzida berkongsi dulu. Yang pertama sekali tentang bagaimana nak tangani tips, nak tangani bayi menangis. Macam mana tu Puan tu? Terima kasih Wana. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, Allah yang alim, ya hakim, ya rasyid. Semoga apa yang kita bakal share pada hari ini, apapun ilmu daripada Allah SWT akan memberi manfaat kita bersama insya-Allah. Tips yang saya nak bagi pada hari ini adalah berdasarkan pada pembacaan dan juga pengalaman sendiri dan juga perkongsian dengan ibu bapa yang selama ni saya bersama-sama mereka. So of course topik hari ni seperti yang telah diwawakan iaitu tips menangani bayi menangis. Kalau nak ikutkan Wana, semua bayi menangis. Lahir-lahir je dah nangis, betul? Kalau tak nangis, doktor memang bagi dia nangis, dia tepuk-tepuk nangis. Kenapa?
Sebab nak tahu ni hidup ke tidak ke kan, ada nafas ke tidak, nak tengok paru-paru dia okey ke tak. So semua bayi menangis pada masa-masa tertentu. So menangis ni adalah satu cara dia berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang-orang dewasa, ibu dia ataupun sekeliling dia. Okay, itu adalah cara dia nak bagi tahu kat kita lah bahawa mereka perlukan sesuatu, sebab dia tak boleh nak bercakap kecuali insan istimewa Nabi Isa alaihissalam, yang tu memang Allah bagi dia istimewa boleh bercakap masa bayi. Dan yang lain semua sama. So macam mana dia nak cakap? Menangis. So sebagai ibu bapa baru, ada masanya kita rasa macam susah nak tentukan apa bayi tu nak, betul tak? Dia lapar ke, sejuk ke, haus ke, bosan ke? Baby pun ada bosan, nampak tu. So dalam beberapa hari pertama, anda mungkin belum lagi nak cam apa yang baby tu nak perlukan. So dan nak faham baby tu nak apa. So dalam masa bayi tu membesar, dia akan belajar cara untuk berkomunikasi dengan lebih cekap. Macam awal-awal mungkin dalam dia tak tahu apa-apa, dia nangis-nangis. Bila semakin dia membesar, dia boleh berkomunikasi dengan ibu bapa dia, bukan bercakap tetapi melalui kontak mata dia, melalui senyuman dia, melalui bebelan dia, babbling tu kan. So semua ni dapat mengurangkan keperluan untuk menangis bila mereka semakin membesar. Okay, dia dah dapat komunikasi lah. So macam Puan Zida cakap, maksudnya bayi menangis ni sebab dia ada benda yang dia nak sampaikan lah. Dia betul. Itu cara dia berkomunikasi. So jangan kelang kabut saya. Betul kan? So memang kita, kalau bayi menangis tu kita kena tenang, kita faham kenapa bayi menangis. Kedua, soalan seterusnya, kenapa bayi menangis ni? Sebab atau punca bayi menangis ni. Kenapa sebenarnya? Betul. Bayi menangis ni biasanya memanglah bersebab. Mesti ada punca. Kalau mudahlah kalau kita tahu apa punca dia menangis, sebab kalau kita tahu lebih mudah, tetapi pada awal-awalnya kita tak tahu sebab itu adalah satu pengalaman. So daripada situ macam ibu bapa kena alert lah setiap kali, menangis macam ni apa dia nak, menangis macam ni apa dia nak. Selalu utamanya dia menangis sebab dia lapar. Itu adalah sebab utama bayi menangis. Kecuali dalam masa tempoh 1 atau 2 hari selepas dilahirkan, bayi dia cuma minum sikit je. Sebab jika kita mengamalkan penyusuan badan, mungkin ibu-ibu di luar sana tahu sebab susu awal ni atau dipanggil colostrum ni dia sangat pekat. So dia tak boleh nak keluar banyak. Dia biasanya kalau susu mula keluar dengan banyak pada hari ketiga dan seterusnya. Saya juga pernah melalui pengalaman masa melahirkan baby pertama pun, saya pun masa tu pun tak faham. So 3 hari tu dia hisap, dia kata kenapa tak keluar ni kan, keluar sikit-sikit. Jadi kita pun tak faham. So lepas tu lama-kelamaan tu bila dia semakin dia menghisap, dia akan macam trigger benda tu. Dan satu lagi, kita perlu urut badan kita. Macam selalunya saya minta macam urut belah belakang, suami boleh buat atau ibu kita urut belakang badan ibu tu supaya susu tu boleh keluar lebih lancar dan banyak. So lagi satu bayi yang kurang daripada 6 bulan, saiz perut dia kecil. So baby tu akan minum sikit tapi dia kerap. So biasanya baby akan menyusu sekurang-kurangnya setiap 4 hingga 6 jam. Lagi-lagi kalau baby yang menyusu badan, dia lagi tak ada masa. Dia nak bila masa. Tapi kalau formula dia ada time dia. Macam tu lah. So punca kedua sebab dia keselesaan, tak selesa. Tak selesa ni biasanya dia buang air kecil, kan lampin dah basah atau dia dah membuang air besar. So cepat-cepat kalau dia nangis tu, kalau katalah dia dah lepas menyusu maknanya dia dah kenyang, tapi kenapa dia nangis lagi? So check sama ada lampin dia basah ke ataupun macam mana. Tengok kalau betul-betul dah lencun semua, kena cepat-cepat salin. Sebab kalau lambat boleh mengakibatkan benda lain pula. Kulit jadi gatal, baby tak selesa. So satu lagi, kalau tak selesa ni mungkin baju dia ketat. Kadang-kadang kita beli 0 to 6 months. Masa bulan ketiga tu dia dah membesar sikit, dah tak muat. So dia rasa pun tak selesa. Ataupun mungkin juga kita gunakan sabun yang jenama dia boleh menyebabkan kain baby tu jadi gatal pun kena check juga. So benda tu sangat penting lah. So tu antara dua sebab. Dan sebab ketiga,
suhu bilik. Ataupun dia rasa dia nakkan kehangatan. Contoh bilik tu mungkin agak panas ataupun terlalu sejuk pun tak boleh. So dia menyebabkan dia rasa rimas, berpeluh. Kalau yang bilik terlalu sejuk, dia terlalu sejuk. So kalau sebaiknya guna kipas dan jangan laju sangat. So lagi satu kalau guna aircon, nak guna aircon juga 24 hingga 25 darjah Celsius. Tu suhu yang okey lah. Satu lagi tips kalau nak tahu badan dia panas atau sejuk, cek kat perut dia. Sebab kadang-kadang kalau kita cek kat tangan ataupun kaki, dia tak sama. Dia sangat beza sebab itu suhu normal. Tapi kalau perut dia rasa panas tu, maknanya badan dia panas ataupun dia demam. Boleh rasa kalau kat perut. Rasa kat perut. Kalau rasa sejuk, terlalu sejuk atau kalau rasa macam biasa-biasa je, maknanya dia okey lah. Tapi biasanya antara dua lah, kalau dia menangis tu, kalau perut dia panas tu, kalau seeloknya ada termometer lah kat rumah supaya bila rasa panas tu kita nak tahu suhu dia melebihi daripada normal tu, maknanya dia demam, dia sakit. Itu ada antara satu sebab juga kenapa dia nangis, sebab dia demam, dia sakit. Biasanya kalau baby sakit ni, dia nangis agak beza sikit daripada biasa, dia macam nyaring sikit kan. So macam high pitch. Ya betul. So lagi-lagi kalau dia dah start muntah, cerit-berit, sembelit, yang ni kita cepat-cepat pergi jumpa doktor lah, dah confirm lah dia sakit kan. So saya sarankanlah ibu bapa perlu ada termometer ringkas nak ukur suhu badan dia. Tu antara sebab dia. Satu lagi sebab dia penat. Dia penat. So bayi ni pun sebenarnya perlukan rehat. Mungkin pada hari tu ramai pula orang datang melawat. Maklumlah orang baru, orang semua nak datang tengok kan. So saudara, kawan kan. Orang sangat suka kan tengok baby kan. Cium-cium sana, cium-cium di sini, nak pegang sana, pegang sini, lama-lama badan dia rasa macam sakit-sakit ataupun dia rasa macam tak selesa. So dia akan rasa terangsang. Sebab apa terangsang? Bunyi bising-bising kan, dia bercakap, mak bapak dia bercakap kan, ketawalah apa, lepas tu buka lampu. So dia dah seharian orang datang melawat dia, so dia rasa penat. So dia penat, dia menangis. Sebenarnya dia nak bagi tahu, saya ni dah tak tahan lagi lah, dah penat dah. So dia merengek. Itu di antaranya lah. Satu lagi sebab yang terakhir ni, dia nakkan sesuatu tapi tak tahu apa yang dia nak. Nak main dengan kita kan, kita dah sibuk tengok phone, tak tengok anak kan. So dia nak main dengan kita. So kadang-kadang kita tak boleh nak duga Wana apa yang bayi tu nak bila dia menangis, susah nak pujuk. Kadang-kadang boleh sampai berminit-minit, berjam pun ada. Macam apa tu? Cerita Ahmad Al-Bab tu. Sebab apa rupanya nama dia tak kena. Tu dia antara, jadi kita tak tahu kenapa dia nangis. So tangisan ni kalau tak berhenti sampai berjam ni, selalunya bayi tu kembung. Atau kita panggil istilah kolik. Kolik terutama dalam usia 2 minggu hingga 4 bulan, otot usus boleh mengecut. So menyebabkan dia rasa senak dan memulas. So selepas menyusu akibat susu yang tak dapat dihadamkan, dia menghasilkan gas dan menyebabkan kembung. So saya pun pernah juga macam dekat Taskam, parents hantar anak, sekali anak dia cerit-berit. So kita pun lagi satu dia menyusu badan. So kita pun tanya parents tu, kenapa anak mami ni berak mata tadi mami makan apa? Oh makan pedas lah, makan petai lah, so anak tu jadi kembung. Dia sebab tu penting kalau kita menyusukan anak, kita kena jaga pemakanan kita. Jadi supaya anak yang ambil nutrisi daripada kita tu mendapat khasiat lah. So biasanya kalau kita nak macam mana nak keluarkan gas tu, kenalah bagi dia sapukan minyak pada perut dia, pada kaki dia, pada bahu dia, urut-urut sikit. Eloknya kalau dia kentut. Tapi kalau dah sampai cerit-berit tu nak kena buat jugalah. Kan. Tapi kalau setakat dia meragam pegung kembung tu, bolehlah tabuk minyak kan. Minyak sikit. Satu lagi saya tertinggal sebab punca dia ialah sebab dia nak dimanja, nak didodoi. Nak dimanja. Dia biasanya baby ni kan dia sensitif tau. Dia sensitif terutama ketika baru lahir. So baby rasa kalau kita dokong tu, dia macam dia dekat dengan kita, dia akan
mendengar Yes. degupan jantung kita tu. Ah, Kan? Bila kita dakap dia macam jodoh dia sikit-sikit, so baby tu rasa selamat macam mana dalam kandungan. So perlulah dia sebab dia nakkan sentuhan fizikal. Tu di antara sebab-sebab dan punca dia lah Wana. Lebih kurang ada 7 tadi. Pertama tadi lapar, kedua tadi sebab dia tak selesa, ketiga tadi sebab dia apa tadi? Dia nak dipeluk, suhu bilik, lepas tu apa tadi? Demam, sakit kan. dia Dan satu mengajar. lagi dia penat kan. Itulah di antara sebab-sebab dia, punca-punca dia menangis. Alhamdulillah, terima kasih banyak sebab kau jadi ibu yang pertama Apalah kali. Macam confused sikit. Banyak ni sebab kenapa bayi menangis ni. Cuma yang saya ada pernah belajar juga. Mereka kata bayi menangis ni bila dia ada bunyi je sendiri tau. Saya pun perasan dengan anak saya. Contoh kalau dia lapar tu, dia bunyi-bunyi macam macam tu sikit. Jadi keluar macam lain sikit bunyi dia. So bila saya dengar bunyi ni bunyi lapar ni. So kita dah ramai anak. So kita dapat tahu kat situ lah kan. Dan selain pada itu saya perasan juga sebab macam yang kita dengar pada Puan Nuzida cakap tadi, dia ada dalam banyak-banyak sebabnya antara 4 sebab je. Yang pertama yang macam Puan Nuzida cakap, kalau lapar biasanya dia punya bunyi tu dia akan high pitch sikit, dia akan naik sikit ke atas. Dia macam tinggi, lepas tu dia akan bunyi sikit macam tu. Kemudian yang kedua macam Puan Nuzida cakap tadi adalah play with me. Maksudnya dia nak bayi tu nak kita main dengan dia. Selalunya masa ni dia punya signal ni dia macam eye contact je, macam mata je tengah besar sikit, mata dia tengah wide. Macam ni yang saya tahu jugalah sikit. Mata dia besar, dia tengok kita, lepas tu dia akan follow apa kita buat. Tu maksudnya bayi tu dia bunyi bising sebab dia perlukan perhatian kita. Dan sebab mak-mak zaman sekarang ni pula, bukan nak dinafikan lah, memang so kadang-kadang kita terleka sikit dengan anak kan. So bila dia bunyi macam tu maksudnya dia nak main dengan kita. Dan macam Puan Zida cakap tadi, ada juga yang sebab maksudnya dia nak, saya dah letih kan, Puan Zida kata ramai orang datang hari ni, ramai orang tengok hari ni. So baby tu nak rehat kejap. So dia punya signalnya selalunya dia akan tenang-tenang. So mak ni memang kena belajar sebenarnya jadi mak ni, nak tahu bayi menangis sebab apa. Dan macam last kali Puan cakap sebab bayi nak tidur. So nak tidur selalunya bayi ni dia macam senyap sikit. Kalau orang bagi toy kat depan dia dah tak nak dah. Masa tu memang nak tidur sangat lah. So jadi orang kena tengok semua benda lah ya Puan Zida. Betul. Maaf tadi terputus. Tak apa. So macam kat sini Puan, saya tengok daripada komen Puan Puspa kata kadang-kadang sebab bayi kembung, betul Puan. Sebab tu kena ada minyak kan Puan Zida. Minyak ni boleh bantu tak kalau bayi kembung? InsyaAllah boleh bantu. Biasanya kita kena tahulah macam mana nak pilih minyak yang betul lah kan. Biasanya yang khusus untuk baby, jangan minyak panas yang untuk orang dewasa tu kan meleceh pula perut baby tu. So dia ada khusus, biasanya diorang boleh google lah kat mana boleh dapatkan minyak yang sesuai untuk baby. Macam saya sendiri pun memang Puan Sita memang macam kami banyak cuba dengan minyak sebab anak saya dah ramai kan. So memang ada minyak bagus, bila kita letak memang anak saya kentut terus. Memang betul kan? Sebab anak pertama saya tak jumpa lagi minyak tu. Anak keempat saya jumpa dan bila saya pakai memang anak saya langsung tak kelingki waktu pantang. Sebenarnya memang saya rasakan minyak ni sangat membantu jugalah waktu kita berpantang. Betul. Sebelum tu saya minta juga kepada yang menonton hari ini, kalau boleh share dan tag sebab saya rasa ilmu ni penting sangat untuk ibu-ibu yang pertama kali macam saya dulu, memang banyak sangat benda tak tahu. Share dan tag kepada kawan-kawan. Jangan lupa juga kita ada special, just pergi ke theparentstory.com, nanti boleh klik kat situ dan nanti masukkan data kita, itu akan dapat kita bagi ibu percuma. Dan ada voucher dan ada ibu percuma dekat situ. So Puan Zida, boleh kita sambung balik ke? Boleh kita sambung? Boleh insyaAllah. Ya betul. Soalan seterusnya Puan, bagaimana kita nak tenangkan, sebab tadi kita tahu punca dia menangis, sebab dia nangis. Betul. Sekarang ni kita dah tahu sebab apa nangis, punca dia nangis kan, bagaimana kita nak tenangkan bayi menangis ni? Macam mana tu Puan? Okey, dia ada beberapa cara nak tenangkan baby menangis ni. Pertamanya bedungkan dia bila menangis, bedungkan dia, peluk dia
kuat dan dodolkan baby tu secara perlahan sebab dia rasa macam sama macam gerakan dalam dalam rahim ibu. Terutama bila didakap pada dada, dia akan mendengar jantung ibu dia atau bapa dia. Bapa pun boleh buat. Jadi yang gendong dia dan dia akan rasa tenteram dan nyaman. So cara kedua, anda juga boleh cuba mainkan muzik yang perlahan, yang lembut atau menyanyi. Tapi kalau selebihnya orang Islam ni elok zikir lah kan. Kita zikirkan dia secara berirama, dia suka dengar kan. Subhanallah, apa-apalah yang kita rasa yang sesuai. So tapi ada juga baby yang suka bunyi yang bising, yang hingar-bingar. So macam bunyi vacuum, mesin basuh atau pengering rambut sebab bunyi tu dia rasa, sebab benda tu ada rhythm tau. It depends lah. Tapi kalau katalah dia suka bunyi washing machine tu, janganlah letak dia kat atas washing machine tu kan. Letak macam kat lantai dekat dia dengar. Janganlah macam pergi kat telinga dia kan. Rosak pula rendah telinga dia. Tapi memang ada baby yang macam tu. Dia suka yang bunyi yang bising, yang hingar-bingar tu. Okay, satu lagi cara dia, kita kena dukung dan usap. Dukung tu letak kat bahagian bahu macam ni. So dukung kepada dia, melekat pada pipi kita kat sini, usap belakang dia. So ni membantu menenangkan belakang dia dan perut dia sandar kat sini, jadi perut dia rasa, kalau yang kembung tu dia rasa macam sedap lah, ringan, dekat dengan kita kan, rasa hangat kat badan kita tu. So teknik yang ketiga, tukar posisi dia. Katakanlah masa tu dia tidur terlentang, mungkin dia dah penat terlentang kan. So cuba tukar posisi dengan sisi atau menyarap. Macam sisi kan. Lepas tu mungkin dia rasa sebab yelah bila terlentang dia sama je kan, dia macam fed up. So tukarkan posisi dia. Sebab dia tak boleh gerak kan, jadi kita lah kena gerakkan dia. So lagi satu teknik dia, biarkan dia menghisap sesuatu. Selalunya dia suka hisap jari kan. Pasal ada setengah-setengah baby dalam perut pun dia dah hisap jari kan. So itu pun boleh menyebabkan dia selesa juga. Satu lagi puting. Puting ni sebenarnya kalau nak ikutkan kita tak galakkan lah, kalau especially kat Tasfa JKM memang tak bagi puting tu. Tetapi sebab ada side effect dia lah, mungkin itu bab lain. Tetapi kalau saya pun saya elakkan jugalah untuk isap puting ni. Tapi kalau melalui pembacaan, kadang saya pun ada baca juga, dia kata bagi puting. Tapi saya macam tak setuju sikit lah, sebab bila isap tu, benda tu kosong kan. Satu boleh je dia akan macam masuk angin. Satu, keduanya sama ada you pun tak cuci benda tu dengan betul, tak sterilize, masuk dalam perut dia dah jadi lain. Jatuh kadang-kadang kan, jatuh pula kat bawah. Betul, ambil terus masuk. So saya memang tak galakkan sangat dah puting tu. Tapi teknik menghisap tu memang okey lah sebenarnya. Satu lagi, cuba kaedah urutan. Mulut bayi ni gosok belakang dia, perut dia, pelan-pelan lah tenangkan baby tu. Kalau jika nampak dia macam tak selesa, perut kembung, cuba selesaikan masa bagi dia susu tu, tepuk belakang dengan lembut, macam kena burpkan dia. Itu penting juga tu. So dia akan rasa selesa lah bila kita gosok belakang dia dan juga kita tepuk belakang dia selepas dia menyusu. Kadang-kadang bila kita tak tepuk, kadang-kadang dia meragam juga sebab dia angin masuk kan. So kena tepukkan angin tu. Betul? Satu lagi, kita kena rasa itu adalah di antara cara-cara dia lah yang kita nak cuba tenangkan tangisan dia tu. Itu di antara teknik-teknik, kita ada beberapa, lebih kurang 6 teknik lah. Okey, banyak juga tu. Banyak membantu sangat-sangat. Macam Puan cakap, yang pertama kita kena tahu sebab dia. Bila kita dah tahu kenapa, katakan memang dia tak selesa ke, kalau kita dah tukar pampers, kita dah bagi dia makan, so masih lagi dia menangis-nangis. So Puan kata kita boleh tukar, macam tadi tukar posisi dia, kita burp kat belakang. So kena, and then yang saya suka juga about music tu sebab memang betul sebenarnya memang ada satu apps ni saya tengok memang untuk muzik-muzik macam ni. Ada yang bunyi kipas, ada yang bunyi dia suka yang ada rhythm tau, dia ada ritma dia. Macam saya rasa mungkin benda tu relate masa dia dalam kandungan. Dalam kandungan tu ada macam ada satu kocakan air kan.
Jadi dia rasa dia relate benda tu. Sebab dia kan dia baru keluar di dunia. So dia tak dengar lagi benda-benda lain. Jadi benda tu seakan-akan dia okey dia pernah dengar benda ni kan. Macam tu Familiar. lah. Betul. Kadang-kadang dengar tak betul nama naik pun. So mak-mak sekarang ni pun dia untung tau. Dia ada banyak apps. Dia tekan je apps mana. Ada apps yang bunyi yang untuk syuting semua ni. Ada juga apps yang macam dia lebay lagu-lagu tu, ada untuk selawat, macam saya nampak ada bantal selawat Betul. lah. So sekarang ni mak-mak sekarang bantuan. Dah tak payah nak buka kipas, kita pakai je sound kipas kat dalam phone tu. Dah boleh dengar kipas dah, senang sangat-sangat. Sungguh betul lah tu. Kalau ada yang nak tanya soalan, boleh pergi kat bahagian komen dekat kita punya The Planning Story, page The Planning Story, boleh komen kat situ. Dan itulah banyak betul tips ni yang tukar posisi pun betul. Saya sokong juga. Kadang-kadang nak kipas kan dia dah bosan dan dah lenguh, budak tak pandai bercakap. Ya, betul. Lepas Zida sendiri iring kan kadang-kadang kita, tapi kalau nak mengiring tu pun kita kena letak bantal, selitkan bantal lah kat belakang dia. Kan sebab dia kan belum boleh terbalik-terbalik kan. So bila dia, jadi biasanya kalau kita iringkan baby tu, iringkan dia, kita letak bantal kat belakang dia. Macam tu lah, support dia lah. So bukan senang betul jadi pengusaha taska ni, memang kena ada banyak ilmu, pengalaman 30 tahun. Satu lagi saya ada baca, dia kata buaikan baby tu supaya dia, tapi saya JKM pun tak galakkan taska ada baby, betul, atas keselamatan. So bila banyak dah berlaku. Satu lagi, kalau kita sikit hari dulu ada orang guna buai elektrik tu. So buai elektrik ni dia laju, bila dia laju kadang-kadang boleh menyebabkan gegaran otak. So sebab tu saya tak galakkan. Sebab tu bila saya baca, dia kata pasal buai itu memang tak setujulah. Tapi kalau kita dodoi kan dia macam buai, okey juga macam dodoi macam ni kan. Okey lah. Lembut lah. Tapi kalau kat taska ramai macam mana tak boleh lah sebab tu lah. Tapi saya kagum tau. Tapi tak, ini maksudnya dekat rumah macam kata dah menangis, tak tahu nak buat apa. So di antaranya lah kita dodoikan dia macam tu lah. Sebab dia suka berbual macam tu kan. Hayal je bila kita buaikan dia kan. So dia tenang sikit kan. Saya kagum dengan taska pun sebab kalau tengok anak saya kat rumah, kita ni mak ni sangat nak jaga. Memang tak tidur, tak semua tak nak lah. Tapi pilihan taska, ya Allah baiknya akhlak dia, subhanallah. Masa tidur cukup, masa makan cukup, buang air lepas tu main pun cukup. Memang pengalaman saya macam kagum sebab sebab dia taska, dia dah ada jadual dia, Wana. Dia dah ada jadual dia, kena ikut. Tapi macam diorang ni pun macam dah disistemkan tau. Okay, ni time ni time main, ni time tidur, dia macam dah follow je. Memang akhlak mulia sangatlah. Awal-awal tu struggle juga, especially kalau baby baru dia tak biasa dengan environment tu, agak struggle juga, dia akan menangis juga sebab dia tak biasa dengan environment, tak biasa dengan sistem tu. Tapi awal-awal je, seminggu 2 je, nanti dia okey. Cuma kena sabar sikit lah kan. Sebab tu nak jadi pendidik awal anak-anak ni memang kena ada kesabaran yang sangat tinggi. Sabar. Saya tak buat, dan kalau dah puan dah 30 tahun bahagian pendidikan awal kanak-kanak ni, memang kalau siapa yang memang dah pengalaman banyak, kalau mereka yang pertama kali yang baru nak buka ni sebenarnya bukan mudah. Lagi nak cari tim yang sabar dengan bayi, memang susah. Semua orang yakin lah kalau nak hantar sebab dah tahu pengalaman, dah tahu apa yang kena tak kena. Susah nak dapat tu pengalaman tu. Betul. Dan satu lagi dia kena ada passion juga, kena ada minat. Sebab kalau kita tak ada passion, tak ada minat, itu yang jadi kes dera tu. Itulah cerita lain lah pula. So kalau ini tips tambahan lah puan, sebab saya nak tanya lah, kalau saya sebagai ibu pertama kali baru dapat bayi, nak hantar bayi ke tadika atau taska, macam mana saya nak tahu pengasuh yang boleh sabar dengan anak saya, pengasuh yang boleh tahu anak saya menangis dia tak hilang sabar. Macam mana puan ada tips lah untuk kami ibu-bapa baru, saya taklah untuk orang ibu-bapa baru kat luar sana. Macam mana dia? Pertama sekali kena pastikan taska tu berdaftar. Bila taska berdaftar, guru-guru dia memang terlatih, sebab dia kena ambil guru-guru yang ada latihan. Dia ada yang mempunyai sijil, yang dah pergi ke kursus-kursus KAP, kursus asuhan permata dia panggil. So bila
Taska ni berdaftar, dia kena orang kata follow SOP and rules yang JKM dah tentukan. So insyaAllah lah, biasanya satu lagi pastikan dia punya owner tu selalu ada. Oh, okey itu Kadang-kadang saya tak tahu kan, tapi kadang-kadang ini pengalaman kawan-kawan yang buka Taska jugalah. Kadang-kadang bila dia bila bos ada dia okey, bila bos tak ada dia tak okey. Ada juga macam tu. Sebab tu kebanyakannya Taska kena ada CCTV. Pasti satu lagi kena tanya Taskanya ada CCTV tak? Supaya kalau apa-apa berlaku boleh check balik, boleh tengok. Betul tak cikgu ni ada marah anak kita ke, ada betul dera ke apa ke. Tu di antara. Tapi kalau memang Taska tu daftar, itu memang requirement, kena ada, wajib ada. Wajib ada. Oh, sekarang kalau Taska berdaftar wajib kena ada CCTV ya puan? Ya, itu adalah wajib. Tapi memang kena lah saya rasa sekarang sebab sebab kadang-kadang nak cari orang yang tim baru, tim yang dah lama kita senang lah, yang baru-baru ni kan yang kita nak check ni. Okey, banyak betul tips. Lagi satu kalau bos tak ada CCTV tu pun dia boleh tengok juga dari rumah, dia dekat mobile phone dia ke, dia boleh tengok apa dia punya pengasuh dia buat. Sekarang kita tak panggil pengasuh, kita panggil pendidik, panggil cikgu juga, panggil guru. Jadi kita boleh bagi tahu dekat situ juga on the spot. Kita boleh bagi tahu apa yang berlaku tu. So benda tu boleh immediate lah. Boleh bagi tahu tu salah ke betul ke. Semaknanya kalau kata pengusaha tu sibuk sedikit ke, dia still boleh monitor dia punya staff. Masih boleh tengok, betul. Penting tu ada kota kan Puan Rosida, maksudnya satu pengasuh boleh jaga berapa bayi pun dia ada kota dia kan. Betul. Okey. Banyak betul tips kita dapat hari ni, daripada tips bayi menangis sampai tips sebab bukan senang nak dapat seorang yang 30 tahun dalam bidang pendidikan anak-anak ni, lain macam sikit lah sebab beza sebab ini kita tahu ibu bapa ni kan lagi anak yang menangis. So kita pun dah tampil sedar dah 30 minit dah, tak sedar pun laju je rasa. So sebelum saya akhiri, Puan Rosida ada apa-apa tips tambahan ke, nak share apa-apa ke sebelum saya akhirkan? Ada apa-apa lagi ke yang terakhir? Sebenarnya yang paling penting dalam hal ni emosi ibu tu. So jangan panik bila bayi tu menangis. So kalau dia menangis terusan, ingatkan diri anda bahawa fasa ni sementara je. So dia akan berlalu dengan cara terbaik. Cara terbaik, cakap pun tersasul lah. Cara terbaik adalah menjaga diri tu sendiri. Sebab menjadi ibu bapa bagi bayi yang baru lahir ni memang berat. Kalau lagi-lagi dapat baby yang suka menangis, lagilah berat. So penting kalau ibu dan bapa tu sendiri kena jaga diri dia. Diri dia kena strong, physical and mental. Wallahualam. Ya, saya sokong sangat Puan sebab yang pertama kalau kita naik kapal terbang kan, kalau kapal terbang tu ada masalah, pertama kita dulu kena tenang. Kena pakai oksigen kat kita, baru kita pakai untuk anak kita. Sama jugalah kalau bayi menangis, mak ni kena tenang dulu, baru dah bayi tu tenang. So kita relate dekat situ balik. Alhamdulillah, terima kasih sangat Puan Rosida atas perkongsian yang sangat menarik. Harapan saya semoga sesi ini dapat beri manfaat kepada semua penonton. Jangan lupa like dan share kepada rakan anda yang mungkin sedang buntu macam mana nak hadapi bayi yang sedang menangis, ataupun dengar kawan-kawan yang kata ada tak boleh tidur malam, baru dapat baby asyik menangis. So boleh share. Dan sekian dulu siaran langsung kami daripada page The Parent Story. Kami mohon izin untuk undur diri dulu. Stay safe, stay at home dan selamat menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan mulia ini. Semoga Allah rahmati kita semua dan memudahkan urusan kita semua. Selamat tengah hari dan kita jumpa lagi pada hari Rabu ini. Kita ada lagi satu topik menarik di The Parent Story. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Waalaikumsalam.